Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada bulan Ramadan yang ketiga ini ya, pada 3 Ramadan. Kita doakan agar Allah menerima amal kita, memberikan kekuatan kepada tuan-tuan. Dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul sihat ya. Sihat Ustaz. 3 Ramadan Ustaz. 3 Ustaz. Jam celik ya. Jadi 13, 23 dan tutup dah habis. Habis ya. Allahu akbar ya. Kita doakan Ustaz ya agar kuat ya bagi kita semua, kerana awal-awal ini bila bermula ni suara Ustaz ya dari segi serak-serak ketika membaca. Betul, tu Ustaz pagi petang siang malam tu kan bersama dengan bacaan al-Quran tu macam mana menguruskan perkara tersebut? Ya, pertamanya kita kena hati-hati ataupun menjagalah bila buka puasa terutamanya sebab malam tu nak tarawih kan. Kalau tak dia selang sendiri dengan kalau makan banyak sangat. Betul. Satu, kedua ais, yang ketiga minyak. Macam saya sahur pagi tadi Ustaz Fas, saya makan banyak ikan goreng. Okay. Jadi saya rasa mungkin ada balgam banyak sikitlah. Minta maaf lah ini insya-Allah. Ya, jadi kita doakan semua agar kita dapat bersama, tetap juga bersama al-Quran ya, dan dia sebenarnya tenaga Ustaz ya, tenaga itu perlu diuruskan. Dengan kita cuba menjaga panduan-panduan yang diberikan oleh ustaz-ustaz, doktor-doktor pun ya, dari segi air kosong Ustaz ya, dan juga makanan-makanan yang sesuai untuk kita stamina menuju ke akhir Ramadan kita. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita nak melihat kepada surah baru Ustaz ya. Betul, surah Ghafir, surah ke-40 ya, satu surah yang amat menarik di mana kita akan berhadapan ataupun menemui kepada apa konsep syuhada yang sebenar-benarnya yang diwakili oleh seorang pemuda rajulun mukmin dalam surah ini. Jadi mari sama-sama kita lihat dahulu apakah sinopsis ringkasan bagi halaman pertama surah Ghafir muka surat 467. Pada ayat 1 hingga 6 kita melihat kepada sumber turunnya al-Quran. Sudah tentunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan beri perhatian kepada Al-Azizil Alim dan bagaimana hakikat tentang mereka yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Diikuti pada ayat yang ke-7 kita akan berkenalan sekali lagi kepada para malaikat ya, pada para malaikat, bagaimana tugas mereka yang ada kaitan dengan ayat terakhir daripada surah Az-Zumar, untuk sama-sama kita beriman, kuatkan iman kita pada bulan Ramadan ini kepada para malaikat, dan insya-Allah moga-moga ianya memberi semangat kepada amal ibadah kita di bulan penuh mulia ini. Mari sama-sama kita baca dahulu ayat 1 hingga 5 memulakan surah Ghafir pada hari yang mulia ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ayah dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, apa khabar pada hari ini 3 Ramadan? Moga-moga terus sihat, ceria, bersemangat, dan moga-moga Ramadan kali ini Ramadan yang kembali menyegarkan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita nak mulakan bacaan kita pada hari ini surah Ghafir. Ada setengah-setengah tu dipanggil surah Mukmin. Surah Mukmin. Surah Mukmin takut nanti tak jumpalah surah Ghafir. Surah Mukmin. Yang surah Mukmin tak jumpa pula surah Ghafir. Jangan terkeliru dengan surah Al-Mu'minun. Itu lain kan. Surah 23 tu ya. Yang ni surah yang ke-40. Kita berada di juzuk yang ke-24. Kita nak baca dulu permulaan ini, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-5 dengan
kita nak cuba murattal Hijaz insya-Allah. Mari kita baca sama-sama, gegarkan ataupun gemakan rumah kita ke ataupun kat mana yang sesuai kita boleh baca, insya-Allah kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit طول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 1 hingga 5 daripada surah Ghafir, surah yang memulakan pelajaran kita tentang Ghafir ini Ustaz ya. Maksudnya adalah keampunan, pengampun ya. Dan kita akan lihat nama lainnya adalah surah Mukmin. Surah Mukmin dia mana merujuk kepada seorang pemuda ataupun pemimpin mukmin pada zaman Firaun yang kita akan baca nanti insya-Allah. Bermula dengan ayat yang pertama, Hamim, ini adalah huruf muqattaah yang kita maklum bahawa alif lam mim, alif lam ra, sad, kaf, ha ya ain sad, semuanya ini adalah huruf muqattaah Ustaz ya. Dan huruf muqattaah ini sudah tentunya ia mempunyai maksud, iaitu kita tak tahu maksud Ustaz ya. Kita tak tahu maksudnya. Maksudnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam Al-Quran ini ada beberapa surah yang bermula dengan Hamim ya, digelar sebagai surah Hawamim. Hawamim itu maksudnya surah-surah yang bermula dengan Hamim. Jadi apakah maksudnya? Kita tak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sikap kita merendah diri mengatakan saya tidak tahu ya Allah ya, maka itu akan membuka peluang sebagaimana dinyatakan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya, dalam tafsirnya. Kalau kita merendah diri dengan sikap merendah diri, bukan ilmu baru, maka kita akan dibukakan pintu hikmah daripada tanzilul kitabi minallahil azizil alim, daripada kitab yang diturunkan oleh Allah Al-Azizil Alim. Jadi bercakap tentang Hamim ini, sekali lagi Ustaz ya, kita buat semakan macam mana nak baca Hamim, berapa harakat, silakan. Baik, Hamim seperti kata Al-Fadhil Ustaz tadi kan, huruf-huruf ataupun surah-surah di pembukaan surah kan, huruf-huruf muqatta'ah. Jadi Hamim ini cara baca dia iaitu ha itu tak ada harakat, mana ha baris atas ha jangan panjangkan, jangan panjang, ha tak ada harakat itu, Hamim, ha terus. Kemudian mim dekat situ yang ada harakat mat dia, mim ya mim, iaitu kita boleh baca dengan mat arid sukun, mim ya mim. Hamim 6 harakat contoh. 6 harakat. Hamim 5
5. Ataupun empat kita baca Hamim 4. Ataupun 2 Hamim boleh. Dia 2 atau 4 atau 6. Tapi kalau sama dengan ha tak boleh. Hamim tak boleh. Dia mi tu sekurang-kurangnya 2. Hamim. Kan 2 harakat. Insya-Allah ya. Jadi itu adalah permulaan nama dia mad lazim harfi mukhaffaf. Ringan. Ringan. Okey, masya-Allah ya. Jadi ini adalah daripada ayat yang pertama kita belajar tajwid awal-awal. Nanti ada lagi ya di tengah-tengah nanti insya-Allah kita berehat. Allah menyatakan pada ayat yang kedua, tanzilul kitabi minallahil azizil alim ya. Al-Quran ini diturunkan sedikit demi sedikit daripada Allah Subhanahu Wa Taala al-azizil alim. Sebagaimana kita maklum bila bercakap tentang diturunkan kitab ini ialah sebagai sumber peraturan ya. Bila kita lihat wal Quranil Hakim, demi Quran yang dibaca berulang kali, itu kita jumpa dalam surah Yasin. Tapi bila Allah turunkan kitab ini sebagai apa? Sebagai sumber peraturan, sesuatu yang termaktub untuk kita baca dan kita jadikan ia sebagai sumber peraturan SOP dalam kehidupan kita. Daripada siapa? Al-Azizil Alim. Ini adalah satu sindiran sebenarnya menurut Ibnu Ashur bila Allah menggunakan perkataan Al-Azizil Alim Ustaz ya. Kita bila saya tengok macam tak nampak sangat sindiran kan. Tapi bila Ibnu Ashur menyatakan, salah seorang ulama tafsir, dia menyatakan bahawa nak menunjukkan, nak memberitahu kepada orang-orang yang menolak kepada Alkitab ini bahawa engkau berkuasa sangat kan. Sebenarnya yang maha berkuasa adalah Al-Aziz. Subhanallah. Pasal kamu sebenarnya tak berkuasa langsung pun ya. Ada yang pemerintah pada waktu di Mekah itu mereka merasakan bahawa alah kita boleh kotak-katikkan kepada Nabi Muhammad ini adalah orang muda, hingusan dan sebagainya. Maka sebenarnya Allah menyatakan ini bukan dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini datang turun daripada Al-Aziz yang amat berkuasa, dan yang keduanya Al-Alim, Allah yang amat mengetahui, tahu sampai kepada hati semua manusia, termasuklah orang yang tidak beriman yang memperkotak-katikkan, yang merendahkan kepada Al-Quran dan juga penyampainya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyatakan pada ayat yang ketiga tentang peluang, peluang, hakikat tentang peluang yang diberikan kepada seluruh manusia. Walaupun orang itu tidak beriman, Allah nyatakan ghafiriz dzamb ya, ghafiriz dzamb iaitu Allah ini pengampun dosa dan penerima kepada taubat. Ini sebagai satu anugerah kita Ustaz ya pada bulan Ramadan ini, bulan keampunan. Subhanallah. Bulan keampunan. Man shama Ramadan, kalau kita puasa pada Ramadan ini dengan penuh iman, penuh dengan muhasabah setiap hari, tengok balik dah Ramadan ketiga, saya punya kualiti solat saya, kualiti Quran saya, keimanan saya, selalu kita semak setiap hari ini, menyebabkan apa tuan-tuan? Allah boleh memberi keampunan kepada kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, itu dalam hadis. Di sini Allah nyatakan Allah ini pengampun kepada dosa, pasal dosa ini adalah sesuatu yang memalukan. Allah boleh tutup ya, sebagaimana kalau dulu Ustaz ya kita pakai face mask itu kita tak nampak ya, tak nampak. Semalam saya ada pergi ke satu kilang nak beli satu jus kan ya, ada seorang puan ni dia kata ini Ustaz Fazrul contohnya, kata macam mana kenal kan, pasal waktu tu saya tengah nak pakai tu dia ternampak kan. Tapi kalau katakan pakai mask ataupun pakai topping itu mungkin ramai tak tahu, selamat juga kan, orang tak tahu kan. Jadi asal ghafir ini daripada perkataan ghafara yang membawa kepada perkataan mighfar, topeng di medan perang. Orang tak kenal kita, susah nak bunuh kerana tak nampak kepada wajah kita. Jadi bila kita ada dosa, orang tak kenal kepada realiti kita yang sebenar-benar yang memalukan itu, kerana Allah menutup ya, Allah memberi keampunan kepada kita, dan kita perlu rebut Ustaz pada bulan Ramadan ini. Dan Allah menerima taubat ya, menerima taubat syadidil iqab, yang amat keras siksaannya, zit taul, yang mempunyai kurniaan yang besar dan luas. Jadi bila kita lihat dalam hal ini, Imam Ibnu Kathir menyatakan apa kaitan, mengapa Allah kata Allah terima taubat ya, dan dalam masa yang sama syadidun iqab kan. Satu macam baik kan, menerima taubat, tapi yang ini kasar kan. Nak menunjukkan di dalam Al-Quran memang agak konsisten, Allah memberikan bashir wa nadhir. Ada kabar gembira, ada kabar amaran, tarhib ya, menakutkan dan juga memberi harapan kepada kita. Raja dan juga khauf. Takut ya, khauf, raja itu ada harapan. Jadi dalam bulan Ramadan ini caranya Ustaz ya, kita baca Quran, kita banyak beramal, kena ada raja, harap Allah terima. Betul.
dalam masa yang sama khauf. Okey, takut Allah tak terima. Jangan confident sangat. Betul. Rasa macam baik sangat pula saya pada bulan Ramadan ini kan. Jangan cakap begitu tuan-tuan ya, dan dalam masa yang sama jangan pula kita pesimis, merasakan bahawa saya banyak sangat dosa sebelum Ramadan, tak tahulah Allah boleh ampun ke tak saya, alang-alang Allah tak ampunkan, baik saya tak payah puasa. Jadilah kumpulan apa? Plastik hitam. Plastik hitam. Tak nak jadi begitu tuan-tuan ya. Cara berfikir yang silap apabila Allah berikan dua-dua itu untuk kita tahu bahawa Allah ini Dzit Taul, ya, mempunyai kurniaan yang luas. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecualinya, ilaihil masir, kita akan kembali kepadanya. Bercakap tentang perkara inilah peringatan kepada kita dan realiti orang-orang yang tak nak mengambil kesempatan, Ustaz. Betul. Tak nak ambil kesempatan, ya, sama ada orang yang kufur ataupun orang-orang yang beragama Islam tetapi dia tidak menghargai kepada la ilaha illallah pada tempatnya. Mari kita baca ayat yang keempat untuk kita memahami dua perkara yang penting yang kita harapkan kita tidak tersilap, ya, memahami akidah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat keempat bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ramai juga Ustaz Fazal di ruangan Facebook sekarang ni yang bergabung dengan kita, subhanallah. Moga-moga antaranya Datin Sri Syamsidah berada di Madinah. Salam dari Madinah sekarang, bersama dengan sahabat-sahabat My Quran Time. Alhamdulillah, moga-moga dipermudahkan urusan ibadah umrah juga semua. Moga-moga terus sihat insya-Allah, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak baca ayat yang keempat, Ustaz Fazil. Ya. Dalam ayat yang keempat ni kena hati-hati. Saya pun tadi kalau orang Terengganu kata beraluh je, maknanya kena hati-hati. Kalimah fala yaghururka, ya, taqallub kan, ada huruf ghain, ada huruf ra kan, jadi kita hati-hati dekat situ supaya tak gelecoh, terpeoklah, tergelincir, tergelincir ya, daripada rain. Banyak bahasa Terengganu gila. Okey, ibu-ibu ayah sekalian, jom kita baca ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghururka taqallubuhum fil bilad. Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim, tidak ada yang memperdebatkan kami tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kerana itu janganlah engkau wahai Muhammad, bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertipu dengan kejayaan usaha mereka di seluruh negeri. Dua perkara ya, iaitu yang pertama sahaja, ciri orang-orang yang kufur kepada Allah ini adalah yujadilu fi ayatillah. Dia suka berdebat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam umat Islam dia suka berdebat ayatillah. Bila ada ayat Quran Allah mengampunkan, dikata alah itu ayat Quran, tapi sebenarnya saya ni lain, kan. Belum lagi yang kata bahawa kita kena solat, Ustaz. Betul. Kena baca Quran. Dan bila kita kata baca Quran, solat, dia kata oh itu untuk orang yang tak capai maqam. Ada je dia ada sahaja debat dia itu. Maka di dalam orang Islam ada perkara ini, tetapi dalam orang kafir sebenarnya siapa yang suka berdebat pada ayat-ayat Allah tanpa ilmu sebenarnya menuju kekufuran, maksudnya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua ialah apa? Fala yaghurunka taqallubuhum fil bilad, iaitu jangan kamu terpedaya kepada bolak-balik. Taqallabuhum ini ialah mereka dekat belakang. Tadi depan dia suka berdebat, belakang ialah dia suka bolak-balik. Bila dia jumpa dia kata okey saya sokong, bila belakang tu dia kata tak boleh, ya. Perkara ini penting juga, sama bila kita berada dalam majlis ilmu, kita nak berubah ke arah kebaikan, kita cakap perkara A contohnya, bila belakang kita ubah perancangan kita, Ustaz, ya. Pasal orang-orang musyrik Mekah itu mereka merancang untuk menghenyak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjatuhkannya, dan Allah menyatakan bahawa walaupun mereka berjaya nampak macam mereka kaya, Ustaz. Betul. Mereka kaya, berpangkat, tetapi jangan sampai tertipu, ya, jangan sampai tertipu. Dan dinyatakan oleh
Imam Tabari bahawa kadang-kadang kita akan nampak bahawa ada orang yang bukan Islam dia kaya, ya, berjaya. Kalau adik-adik yang belajar tengok dia dapat A, kalau tengok dia punya rumah besar, dan bagi sebahagian orang dia rasakan beruntung juga, ya. Tetapi sebenarnya jangan sampai tertipu. Disebabkan apa? Disebabkan yang lebih berharga bukanlah harta yang ada, tetapi adalah keimanan pada la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan kita ialah hamma, ya, ataupun hamama, berniat ataupun menuju. 9 kali disebut di dalam al-Quran, dan perkataan inilah yang kita akan sama-sama lihat selepas ini bagaimana realiti orang-orang yang mendustakan, yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Realiti mereka apa? Mereka nakkan kepada Rasul, kepada orang-orang beriman untuk dirosakkan. Hamma ini mempunyai semangat yang kuat untuk merosakkan Rasul dan orang-orang beriman dan mengazab mereka. Bagi kita apa pelajarannya? Pelajaran untuk kita ialah kita kena kuat semangat. Semangat kita kuat untuk baca Quran, kita nak bangun malam, kita nak ajak lebih ramai lagi orang beriman. Itu perlu kita kuatkan. Jangan lembik, ustaz, ya. Kalau lembik tu ialah lepas subuh tu kita rasa tak larat, lepas sebelum zuhur tak larat, lepas tu apa lagi? Lepas zuhur pun nak ambil qailullah panjang sangat. Dia sepatutnya qailullah tu pendek kan. Tapi dia terlampau tuailah kan. Kita doakan Allah kuatkan azam kita. Wahammat itu untuk kita ke arah kebaikan. Kita berhenti sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Dapatkan yang original, Ustaz, ya. Dapatkan yang original daripada saudara Opik, daripada Indonesia. Lagu yang selalu nasyid, yang selalu kita dengar, Safas, menjelang Ramadan Al-Mubarak. Ada yang tukar, dia kata tiba-tiba Ramadan. Tiba-tiba. Kita takut tiba-tiba nak habis dah Ramadan. Betul. Quran tak baca lagi, tadabbur pun belum. Betul. Allahu Akbar, kan. Jadi itu yang penting, Ustaz, ya, berkaitan dengan masa dan tempat. Betul, Safas. Masa yang dan tempat dalam Islam ini penting kita kenal pasti dan hargai, Ustaz, ya. Pada bulan Ramadan kita hargai Ramadan. Tempat pun sama juga. Kalau kita berada di Mekah, Madinah itu, ada setengah orang dia menyatakan sama je kot, kan? Atas muka bumi juga, kan? Tetapi sebenarnya bila Allah muliakan, maka kita perlu muliakan. Dan Ramadan tiba tadi itu untuk kita muliakan dengan ibadah lah, Ustaz, ya. Kita doa Allah mudahkan urusan kita. Dah rancang, tuan-tuan, ya. Kita doa Allah izinkan kita beramal dengan sebaik mungkin, dan sudah tentunya kita nak pastikan Quran kita terbaik. Betul, Safas. Kena ada tajwid dah, Ustaz. Okey. Jom kita semak. Baik, terima kasih Al-Fadhil Safas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak ulang kaji lagi sekali. Tadi kita dah sebut, kita nak lagi sekali sebut, iaitu berkenaan dengan perkongsian tajwid kita, ya, seperti mana paparan yang kita nak sama-sama ikut ini, iaitu tentang pembukaan surah kita pada hari ini. Jom kita ikuti pembukaan surah Ghafir, iaitu kalimah hamim itu, kan. Hamim. Macam mana cara kita nak baca? Iaitu sempurnakan bacaan pada huruf pembukaan surah. Ayat yang pertama, surah Ghafir, mad lazim harfi mukhaffaf. Nama dia, kan, mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi hukum bacaan tersebut ialah mad lazim harfi bila huruf-huruf awal itu terdiri dari satu huruf ataupun lebih. Iaitu antaranya dalam surah-surah yang lain ataupun permulaan surah yang lain, contohnya alif lam ra, taha, yasin, tasin. Hari ini kita belajar hamim. Jadi ha tu kita jangan panjangkan, mim itu kita panjangkan. Hamim 6 harakat ataupun 4 harakat. Hamim ataupun 2 harakat. Hamim
Jadi macam mana nak kira tu mengikut kadar bacaan kita Ustaz Faz, mengikut kan kita ada maratib al-qiraah tu kan, ada tadwir, ada hadar, ada tartil, ada tahqiq kan. Kalau kita baca dengan bacaan yang lambat ataupun tahqiq macam bacaan mujawwad kan, maka sesuailah. Kalau panjang pada mad alif sukun itu kita panjanglah, lambatlah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Baru sesuai. Jadi tak sesuai kalau kita baca cepat, tiba-tiba mat dia panjang, ataupun kita baca lambat mat dia pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tak kena Dia tak kena Ustaz. Dia tak kena. Dia macam dia makan tu tiba-tiba je kan. Dia Betul. Jadi bila baca tempo lambat, contoh tahqiq, mat dia pun kita sesuaikan. Kita baca 4 atau 6 harakat contohnya. Kalau kita baca hadar macam tarawih, Imam Syekh Sudais kan kata kat Mekah baca laju, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dia baca pendek 2 je lah. Jadi tak sesuai kalau Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Lepas tu laju pula. Iya, tak sesuai. Tak sesuai. Dia ikut kadar. Betul Safas. Masya-Allah. Jadi itu pelajaran untuk hari ini Ustaz ya. Panjang sikit minta maaf. Panjang betul, tiba-tiba pendek Ustaz ya, pun tak sesuai juga ya. Baik, jadi alhamdulillah kita sudah pun melihat kepada pelajaran tajwid kita pada hari ini penting untuk kita sama-sama susun suara juga Ustaz ya, susun nafas ya, agar jangan yang panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Dan kita nak melihat terus ya kepada halaman pertama surah Ghafir ini, di mana ada yang bertanya di Facebook Ustaz ya, mengapa dinamakan surah Ghafir ya. Sudah tentunya salah satunya diambil daripada ayat yang ketiga sebentar tadi. Allah ini adalah pengampun yang menutup segala dosa-dosa kita. Dan satu lagi namanya adalah surah Mukmin ya, bukan surah Al-Mukminun, surah Mukmin, kerana ia merujuk kepada, nanti kita akan lihat pada ayat yang ke mana Ustaz ya, ayat yang ke-28 nanti, waqala rajulun mu'min ya, seorang pemuda yang beriman di kalangan tentera ataupun di kalangan pemimpin Firaun itu sendiri yang bangkit menyatakan kebenaran pada waktu itu. Baik. Dan dalam ayat yang kelima sebentar tadi kita sudah baca tentang bagaimana Allah memberi komentar orang-orang yang mendustakan ayat Allah sebenarnya telah berlaku pada kumpulan orang-orang sebelum ini, daripada kaum Nabi Nuh alaihi salam dan juga kaum-kaum selepasnya. Ya, kaum-kaum selepasnya nak menceritakan kepada orang di Mekah itu bahawa mereka juga pendusta kan ya, dan dia akan berlaku lagi pada zaman ini kecuali kita ambil pelajaran. Orang yang mendustakan ini dia bukan sekadar mendustakan, tetapi wahammat kullu ummatin bi rasulihim. Mereka ini nak memperdaya kepada orang yang buat baik di kalangan umat Rasul dan mengazab mereka. Dan apa yang mereka buat, sekali lagi Allah bercakap pada ayat 5, mereka suka berjidal Ustaz. Mereka suka berdebat ya dengan kebatilan untuk menghancurkan, melenyapkan kebenaran. Dia tak akan duduk diam, dia kadang mendustakan seorang-seorang, tak. Dia akan bersama bersekongkol untuk menghancurkan kebenaran dengan kebatilan. Istilah liyudhidu itu daripada perkataan dahadha, macam kalau kita ada ada kambing Ustaz ni, kita sembelih kemudian kita jatuhkan dia itu namanya dahadha. Jadi bila seseorang itu, bila orang-orang kufur ini, dia kalau boleh nak tengok pada orang beriman ini dahadha, jatuh macam seekor kambing ataupun binatang ternakan yang disembelih, yang dijatuhkan di atas muka bumi. Dia tak nak lihat kepada kebenaran. fa akhadtuhum, dan mereka nak menyiksa ya, tetapi sebenarnya Allah akan menyiksa mereka. Daripada ayat yang ke-5 ini dan ayat ke-4, ayat 4 5 ini nak menunjukkan pada kita bahawa sebenarnya yang berkuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya orang-orang yang kufur. Jangan sampai kita asyik bercakap pasal teori konspirasi Ustaz. Kita takut ni sekarang ni tengah berpuasa ni ada orang yang sedang menyusun untuk menghancur. Tak payah. Kita umat Islam ni ada banyak perkara yang perlu dibuat, fokus kepada kebenaran. Malah sebenarnya tuan-tuan, kita baca Quran ini adalah kebenaran dan kita kena sebarkan, cari ya, kemampuan kita untuk menyebarkan itu lebih penting daripada kita berbincang tentang teori konspirasi bahawa ada orang yang sedang nak menyerang kita, kerana yang itu Allah akan uruskan.
yang kita perlu uruskan adalah amal kita Ustaz. Betul. Banyakkan amal kita, ya, pastikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 amat menarik. Kita nak baca bersama dan kita kena beri perhatian ayat 6 kerana ayat 6 tak boleh sambung dengan ayat 7 Ustaz. Betul Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Tolong terangkan sikit special baik, hari ini, ya. Biasanya kita jumpa perkataan allazina, kita boleh sambung dengan ayat sebelumnya, tapi bukan kali ini. Silakan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nak baca sambungan ayat kita, ayat ke-6 dan 7 Ustaz Faz. Ya. Dia kata alang-alang tu sambunglah, dia kata. Rupanya ada beberapa tempat Ustaz dalam Al-Quran tidak sesuai ataupun tidak boleh sambung antara dua ayat. Kenapa? Kerana perbezaan dari segi makna dia, kan. Kisah ataupun ashabun nar kemudian disambung pula dengan alladzina yahmiluna al-arsh, malaikat-malaikat yang memikul arsh. Jadi tak sesuai, jauh sangat makna dia. Antaranya juga ada disebut juga di dalam juzuk yang kedua, kalau tak silap di surah Al-Baqarah pun ada juga dinyatakan ataupun macam tu, tak disambung antara dua ayat. Jadi maksudnya tak boleh sewenang-wenangnya lah Ustaz. Maknanya kita kena belajar juga dan kita kena ingat macam hari ni kita kongsikan ayat 5 dengan ayat yang ke-6 kita tak boleh sambung. Contoh macam kita nak sambung ayat 6 dan 7, ashabun naril ladzi, tu tak boleh sambung, berhenti, kita wakaf kat situ. Dan sebenarnya wakaf di setiap akhir ayat itulah yang terbaik sebenarnya Ustaz. Macam juga Fatihah, kan. Bulan puasa dia kata, Ustaz laju sikit mana ni, sambung Fatihah senafas. 7 ayat satu nafas. 7 ayat satu nafas. Kan. Kalau ada boleh, harus, semuanya kena hati-hatilah, baris tu kena sambung semua. Jadi mari kita baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, halaman 467. Kita baca sama-sama insya-Allah. Bacaan murattal, bacaan murattal ras kita cuba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-6 dan ke-7, ya, menyambung kepada apa yang Allah nyatakan berkaitan dengan balasan kepada mereka yang merancang untuk menghancurkan kebenaran ataupun al-haq dengan kebatilan. Pada ayat yang ke-6 Allah menyatakan wa kadzalika haqqat, ya, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbik, iaitu ketetapan Tuhanmu pasti berlaku, ya. Maksudnya adalah apa sahaja yang Allah dah beritahu bahawa orang yang betul, yang benar akan diberi ganjaran kebaikan, dan yang buat kezaliman, maksudnya kekufuran ini, maka mereka itu akan dihenyak, diazab oleh Allah. Perkara itu haqqat, akan menjadi realiti, perkara yang benar-benar akan berlaku. Tidak ada dilema ataupun sesuatu yang tak pasti. Betul ke Allah nak azab kepada mereka yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Betul ke kalau saya ni sembahyang dan baca Quran, puasa pada bulan Ramadan akan diberikan ganjaran? Sebenarnya Allah kata wa kadzalika haqqat kalimatu rabbik, telah benar
ya, benar kepada siapa sahaja yang kufur, benar bahawa dia akan dapat azab api ataupun mendapat menjadi orang yang ashabun nar, ahli neraka. Bercakap tentang ahli neraka, Ustaz, ni tak ada orang yang di dunia ini dia nak jadi kelab apa? Kelab ahli neraka. Tak ada seorang pun yang suka dengan istilah tersebut. Dan Allah ulang perkara ini nak menyatakan bahawa apa? Kalau di dunia lagi kita tidak suka digelar sebagai awak member apa? Ahli neraka, apatah lagi bila sampai di akhirat nanti dan ia menjadi realiti. Dia tak kena azab pun, Ustaz. Dia diberi nama sahaja. Itu sebabnya di hujung ayat 6 ini diberi nama ashabun nar adalah sebagai satu penghinaan, satu amaran. Ya, kalau kita lihat seawal daripada ayat yang ketiga kembali semula, Allah ini ghafir, Ustaz ya. Allah ni ghafir, ghafur dan ghaffar. Semua istilah-istilah tu berbeza. Betul. Ghafir ini adalah pemaaf dan tak perlukan masa. Masya-Allah. Macam orang ni lah pemain bola. Pemain bola tu dia mesti main bola sekarang. Betul. Kalau dia main bola 30 tahun yang lepas, kita tak namakan pemain bola. Betul. Kita kata mantan pemain bola. Jadi di sini bila Allah gunakan perkataan ghafir, Allah nak beritahu pada kita, Allah akan ampunkan sekarang. Tapi sila pastikan kita ini ambil kesempatan untuk diampunkan dosa, minta istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding dengan ghafur dan ghaffar. Ghafur ini, Ustaz ya, maksudnya ialah diampunkan dosa yang banyak. Kalau ghaffar ni yang dosanya melampau-lampau seperti kaum Nabi Nuh itu, tetap juga Nabi Nuh kata Allah itu ghaffar dalam bentuk mubalaghah ya. Memang betul-betul Allah akan ampunkan dosa, syaratnya kita mengambil kesempatan selagi nyawa dikandung badan. Dan inilah yang kita kena ingat ya, kita amat sensitif, tak nak jadi kelab ahli neraka, tak nak. Dan itu sebabnya ayat yang ke-6 ini dengan ayat yang ke-7 kena berbeza, Ustaz ya. Tak boleh sambung tadi. Betul. Pasal kita berhenti dekat situ, kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta taubat. Betul. Ya, kerana Allah dah mulakan tadi waqabilit taub pada ayat yang ketiga. Perkataan dalam Quran ni, Ustaz, ada taub, taubah dengan matab. Paling rendah namanya taub. Yang ini yang kita baca dalam ayat ketiga. Allah ni penerima walaupun taubat kecil. Masya-Allah. Ada orang yang taubatnya besar. Betul. Ataupun yang matab ini memang setiap masa 24 jam dalam keadaan dia ya Allah aku dia, itu matab ya. Tapi kalau taubat yang besar perasaannya ini, kalau rasa sikit-sikit je ya Allah nak bertaubat, lepas tu buat balik kan, pun Allah boleh menerima taubat. Begitu. Syaratnya apa? Jangan sampai kita hilang rasa ingin bertaubat, apatah lagi pada bulan Ramadan ini insya-Allah. Jadi pada ayat yang ke-7 panjang bercerita tentang satu makhluk, Ustaz. Dan makhluk ini telah disentuh pada ayat akhir pada surah Az-Zumar. Kalau tuan-tuan tengok muka surat 467 di atas itu, malaikat itu siapa? Yang berkitar ya, bertawaf di sekitar Arash, bertasbih dan bertahmid, dan mereka itu menyatakan alhamdulillahirabbil alamin. Itu bila dah sampai di akhirat. Di atas muka bumi ini sekarang ini Allah cakap apa? Malaikat itu yahmilunal arsh, memikul arsh, Ustaz. Memikul arsh, bukannya haulil arsh ketika di akhirat bila berada di peristiwa syurga neraka ya. Yang pertama memikul arsh, wa man haulahu, dan juga bertasbih dan bertahmid pada Tuhan mereka, wa yu'minu nabih ya. Wa yu'minu nabih ini disentuh oleh Imam Al-Jazai, Ibnul Jazi. Dia kata apa? Mengapa disebutkan mereka itu beriman? Memang malaikat beriman, Ustaz ya. Tapi nak ceritanya betapa berharganya iman. Sehingga kan Allah ceritakan dalam ayat 7 ini mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bekal kita pada bulan Ramadan ini. Kita baiki iman kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, 6 rukun iman yang kita ada. Dan satu lagi tugas malaikat, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Subhanallah, Ustaz ya. Mereka itu sentiasa memohon keampunan untuk mereka yang beriman. Sekarang ini tuan-tuan, kita semua, Ustaz ya, dalam majlis ilmu ya. Siapa yang mendoakan keampunan untuk kita? Subhanallah. Para malaikat. Mana tahu ini ayatnya? Subhanallah. Kan? Jadi bila kita tahu perkara ini, kita akan rasa ya Allah, bersyukur kerana kita ada Allah yang memberi kita bantuan malaikat kepada kita ya. Sehingga kan kalau ada perkara-perkara dalam hati kita bulan Ramadan ni masih lagi kata sebenarnya saya ni tak boleh buat baik ya. Saya memang jahat. Kan. Perkataan negatif itu sebenarnya bukan datang daripada malaikat. Yang kita kena sama-samalah, kalau ada yang kata malaikat apa, syaitan diikat. Kalau masih lagi cakap perkara yang tak baik itu, maksudnya diri itu dah biasa sangat, dah dilatih oleh syaitan. Tak payah syaitan masuk Ramadan pun dia dah jadi wakil syaitan. Yang kita doakan kita terhindar dan kita diminta ampun
oleh para malaikat. Apa doanya? Rabbana wasi'at kullasyai, ya, rahmah, iaitu wahai Tuhan kami, engkau telah meliputi segala rahmat dan juga ilmu, faghfir lilladzina tabu, sila ampunkan ya Allah, tolonglah beri keampunan kepada orang yang bertaubat dan yang mengikut pada jalan-jalanmu. Jadi betapa rahmat dan ilmu penting, Ustaz, ya. Dalam Al-Quran konsisten rahmat dulu, lepas tu ilmu. Subhanallah. Sebabnya kita doa apa? Rabbi zidni ilma. Tolong tambahkan ya Allah rahmat kepadaku, agar lepas itu kita dapat ilmu yang boleh menambahkan lagi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini doa daripada para malaikat. Kita nak baca sekali lagi, Ustaz, ya, ayat yang ke-7 ini. Boleh. Untuk kita doa pada Allah SWT. Para malaikat mendoakan keampunan untuk kita. Amin, ya. Jaga kita betul-betul, terutama bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pergi kemaran membeli ataupun mencari pegaga. Oh, insya-Allah. Ketika pulang singgah di Mempaga. Ya. Kini Ramadan hari ketiga. Moga amalan terus berganda. InsyaAllah. Nanti Ustaz Fas akan akhir nanti, ya. InsyaAllah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, kita nak sambung ataupun kita nak ulang sekali lagi ayat yang sangat special, ayat sangat istimewa ini, ayat yang ke-7. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sama-sama, jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-7 yang kita doakan para malaikat terus mendoakan keampunan untuk kita, kerana kita beramal dengan amalan-amalan yang didoakan, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama ialah resolusi kita inginkan bina kejayaan bukan atas dasar sombong dan mempersendakan Al-Quran. Ini yang kita belajar daripada ayat yang keempat. Jangan tertipu dengan apa yang dibuat oleh orang-orang kufur, yang pertama. Dan yang kedua, kasih dan cinta kita sesama mukmin, serta doakan keampunan untuk diri dan orang lain. Dan ini adalah amalan para malaikat. Moga-moga para malaikat mendoakan diri dan keluarga kita serumah, insya-Allah. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rahman. Ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Dosa-dosa kami banyak ya Allah, amalan kami sedikit ya Allah. Maka ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, zakat kami, sedekah kami, infak kami ya Allah, bacaan Al-Quran kami ya Allah, amal salih kami ya Allah. Mudah-mudahan kasih sayangmu ya Allah menjadikan kami hamba-hambamu yang mana dapat menjejaki syurgamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim.
Ketika Ramadan yang lalu kami menangis memohon ke hadrat-Mu ya Allah agar kami dipertemukan lagi dengan Ramadan. Kini kami berada di hari ketiga Ramadan. Alangkah bahagianya ya Allah dapat lagi kami bertemu bertandang dengan tetamu yang istimewa ini. Maka ya Allah jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang benar-benar mendirikan Ramadan kali ini dengan penuh keimanan, ketakwaan, pengharapan, muhasabah. Moga-moga di akhir nanti kami beroleh keampunan daripada-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengampunkan, menerima doa kita ustaznya. Benar-benar pada bulan Ramadan ini Allah pengampun, Allah menerima taubat. Moga kita gunakan peluang ini dan kita gunakan peluang untuk kita berinfak dalam tabung gerakan Al-Quran. Inilah masa untuk kita meluaskan lagi infak kita dalam tabung ini agar Allah terima dan terus memimpin kita sampai masuk syurga sekeluarga. Berbuka puasa di Mempaga, berulam timun daun pegaga. Jangan alpa siap siaga, kuat beribadah agar kita dijauhkan daripada siksa. Bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.